Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang, selamat malam, selamat petang apa benda pula kan. Okey, jom kita tengok market ni. Okey, untuk market ni sekarang ni dia dalam keadaan sideways macam yang saya bagi tahu daripada pagi tadi. Dia bagi tahu pagi tadi yang market ni masih lagi dalam keadaan sideways. Dan kalau kita buka di time frame daily ni, kita boleh tengok jarum atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah dan atas bawah lah. So banyak perfaktor yang bagi tahu yang boleh naik, boleh turun. So apa yang saya boleh bagi tahu, dia masih dalam keadaan yang sideways dan dia masih belum pecah di atas dan masih lagi belum pecah di bawah. Jadi apa yang kita nak buat bila kita dah sampai dekat level resistant? Kebiasaannya kita akan menunggu setup-setup yang terhasil untuk kita nak masuk. Kita tak boleh masuk macam suka-suka hati kita je, sebab market ni bukan kita punya. Kalau ada nama Ustaz Koceng, tak apalah, masalahnya tak ada lah nama saya dah. Jadi kita tak boleh nak bagi tahu yang market ni confirm akan reject, market ni confirm akan break. Tak boleh, tak boleh, market tak boleh. Kita tak boleh cakap dekat market macam tu. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam tu tak boleh? Sebab dia dalam keadaan yang orang kata yang undecided. So bila undecided ni, dia masih lagi dalam keadaan yang agak risiko untuk kita nak mencari entry. Even kita nampak position-position yang kita boleh masuk, make sure korang jelas-jelas korang punya stop loss. So kita tengok di time frame H4 dulu. Okay, apa yang kita lihat dekat time frame H4 adalah benda yang sama di time frame H1. So apa yang macam saya bagi tahu pada Sabtu yang lepas, resistance, saya tanda resistance ni, resistance level saya tanda. So ini adalah resistance level ataupun resistance zone yang dekat atas ni, yang dia kena break. So apa yang membuatkan market ni terlampau keras untuk dipecahkan? Sebab ini adalah resistance become support. So bila resistance become support ni, makna kata market ni adalah possibility yang dia akan buat rejection. Dia tak boleh lah pecah macam tu sahaja kan. So ini adalah resistance become support yang korang perlu faham. So dekat kawasan atas ni, apa yang membolehkan market ni terlampau keras juga? Ini adalah harga yang tertinggi sahaja yang kita ada. Apa yang kita ada untuk time frame H4 ni adalah kita mempunyai harga tertinggi sahaja. Kita mempunyai harga tertinggi sahaja. So boleh tak dia dipecahkan? So jawapan dia adalah boleh dipecahkan. Boleh dipecahkan. Sini adalah resistance yang mempunyai harga paras harga tertinggi saja. So ini apa yang membuatkan benda yang dekat bawah ni pecah, susah sangat nak pecah, sebab dia adalah resistance become support. So jom kita pergi kepada time frame H1. So bila kita pergi time frame H1, benda yang sama sahaja yang kita nampak, resistance become support, dan beberapa kali yang market nak retest tapi tak berjaya nak break. So ini adalah kawasan resistance become support. Inilah kawasan zone buyer dia. So ini adalah kawasan ataupun kawasan yang perlu dipecahkan untuk market ni terjun lebih jauh. Sekiranya market terjun lebih jauh dan barulah kita ada kita punya entry tu, contohlah kita ada entry sell, kita bolehlah dapatkan SL, kita boleh nampaklah kita punya position kita tu selamat untuk di hold. Tapi kalau tak berjaya, nak buat apa? Kita hold, betul tak? Kalau kita hold, makna kata kita merugikan duit kita saja. Tapi kalau siapa yang nak hold je lah, nasib lah, duit kita sendiri, bukan duit siapa-siapa pun. Okay, so kita tengok dekat H1 ni, saya tukarkan kepada zone. Okay, so ini adalah kawasan yang perlu dipecahkan sebelum dia nak pergi ke atas. So atas kawasan ni adalah kawasan dia. Okay, so dia perlu dipecahkan dan barulah market bagi tahu yang dia akan membuat kenaikan lebih tinggi. Tapi kalau dia tak berjaya dipecahkan, macam mana dia turun, macam itulah dia naik. Macam mana dia naik, macam itulah dia turun. Dan ada besar kemungkinan yang dia akan buat rejection lah. So kita lihat, kalau ada setup untuk sell, kita bolehlah masuk. Kalau tiada setup untuk sell di time frame M15, makna kata kita masuk melalui zone sahaja. So boleh tak saya nak masuk, Ustaz? Boleh. SL 30 pip ke atas, SL 30 pip ke atas, contoh. Ini adalah SL yang korang kena terima. Contohnya korang nak masuk 75 pip. Tapi kalau korang tak nak masuk pun boleh juga, tak ada masalah. So saya buang macam biasa. Bila dah buat zone, kita buang horizontal line kita. Untuk apa? Untuk hilangkan kita punya kesemakan otak kita dengan line-line. So macam mana dia naik, macam itulah juga dia boleh turun jika berlakunya rejection.
Jika berlakunya rejection, itu adalah signal awal. Dan bila ada setup untuk kita nak masuk, contohnya ABC sell, ABC sell ataupun setup sell. Okey, setup sell ataupun ABC sell, dan maknanya adalah possibility yang market ni akan turun balik ke level bawah ni. Sebab apa? Sebab dalam range sideways. Range yang sideways. So kenapa saya masih cenderung ke arah sell? Kenapa saya cenderung ke arah sell? Sebab bagi saya risiko untuk saya nak cut loss saya punya position lebih secure ataupun lebih safe dari berbanding dengan buy. Contoh kita masuk buy. Okey, contoh kita masuk buy. Pun secure juga, boleh juga, tak ada masalah. Cuma kita jangan entry dekat kawasan pertengahan. Macam saya pernah pesan, kawasan di pertengahan adalah kawasan jerat dia. Kawasan jerat market. So korang jangan terjerat dalam keadaan market macam ni. So ini adalah kawasan jerat dia. Kawasan jerat dia adalah dekat sini. So dalam pertengahan ni adalah jerat dia. Dekat atas-atas ni adalah kawasan untuk kita nak mencari entry point kita lah, sama ada buy ataupun sell. So dekat atas ni saya akan tulis all time high zone sahaja. All time high zone sahaja. So ini adalah all time high zone, dan kawasan bawah ni adalah resistance become support. So contohnya nak masuk sell, SL korang perlu berada dekat atas. Ataupun korang boleh tunggu ABC sell di time frame M1, ataupun yang lebih terbaik korang boleh menunggu setup di time frame M15. Itu lebih jalan yang lebih selamat lah. Sebab apa? Market tengah naik. Kalau kita berdasarkan setup rempit sahaja, kita boleh tengok dekat sini H1 ada setup buy, di belakang dia pun ada setup buy, dan di belakang-belakang lagi pun ada setup buy. Makna kata holding position adalah setup holding buy, dan selagi mana dia tak pecah dekat bawah ni, holding position adalah masih lagi dalam keadaan buy. Dan saya tidak menidakkan yang market ni masih lagi membuat kenaikan. Okey, dan saya tidak menidakkannya lah. Okey, so kalau kita melihat di time frame H4, kita boleh nampak H4 membuat satu kenaikan dengan buy, dan sebelum ni adalah buy dan dia datang dengan buy. So dekat mana yang kita akan cari entry position buy? Sekiranya korang nak masuk, korang boleh tunggu dia turun dekat bawah, ataupun korang boleh nak masuk buy terus ke pun tak ada masalah. Depends atas masing-masing punya cara lah. Kalau saya lebih cenderung untuk mencari sell dahulu, dan bila dia sampai dekat kawasan bawah ni, antara sini dengan sini, saya akan cuba untuk mencari entry position buy lah. Tapi kalau dia terus membuat kenaikan, makna kata setup tu terus meninggalkan kita lah. So jangan kita kejar market yang tengah membuat kenaikan, ataupun jangan kita kejar market yang sedang berlari, nanti kita penat. Okey, nanti kita penat. So kalau tanya pendapat saya, masih sama juga. Ini adalah kawasan range sideways. So dia tak ada perubahan apa-apa melainkan dia break dekat atas ataupun dia break dekat bawah, dan barulah kawasan sideways ni akan bertukar kepada trend dia ataupun dia nak meneruskan lah. Kalau kita melihat kawasan-kawasan, kebiasaannya kalau dia break, dia akan retest juga. So macam mana sekalipun, play safe. So keadaan sideways ni kebiasaannya sebelum berlakunya news lah. Biasanya news akan mengganggu persekitaran market. Dia boleh menggugat iman orang nak masuk buy, nak hold position buy, nak hold position sell. Okay, so make sure korang jelas korang punya trading plan. Okay, so kalau dia keluar setup M15, memang cantik lah kalau kita nak masuk. Tapi kalau dia tak keluar dengan M15, makna kata kita perlu tunggu dekat kawasan bawah jugalah untuk kita nak mencari entry position buy. Dan kalau kita melihat dekat time frame M15, dekat sini ada setup buy. Okay, dia ada setup buy. Dia ada setup buy lah, bukan kita nak mencari entry position buy. So kawasan ni korang boleh jadikan kawasan untuk korang cuba untuk mencari entry position buy. Sekiranya dia turun dan dia berlakunya setup yang terbaru di time frame yang M15 dan setup M1, korang boleh cuba untuk nak masuk entry position buy. Cuba apa yang saya nak bagi tahu korang, janganlah buy dekat kawasan atas. Kalau dia dah naik, biarkan dia naik. Yang naik pasti turun, yang turun pasti naik. So jangan dikejar benda yang tengah buat kenaikan tu. Takutnya lumpuh. Takutnya lumpuh kita punya jalan kita lah. So kita tak nak lah kita buat diri kita ni rasa macam terbeban dengan market, betul tak? Jadi kita nak
kita nak friendly dengan market. So bila kita nak friendly ni, macam yang saya bagi tahu, cuba cari entry position yang berkualiti. Kalau rasa tak boleh go buy, tunggulah position buy dekat kawasan bawah. Jangan market terus naik kita pun cari entry buy, market tengah turun kita pun cari entry sell. Yang disangka pucuk rupanya akar, yang disangka akar rupanya pucuk. So korang jangan pening sangat kepala korang. Okay, korang jangan pening sangat kepala korang. Korang relax, buat leg, buat peace. Ada setup masuk, tak ada setup jangan dipaksa. Okay, so itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam.